kes menyamar rakan di media sosial. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 494 kes penipuan penyamaran sebagai rakan atau kenalan melibatkan kerugian 2.5 juta ringgit dikesan pihak polis sepanjang tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisel Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, pihaknya mengesan penipuan menyamar sebagai rakan atau kenalan di aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan Facebook. Katanya meminjam wang merupakan satu daripada modus operandi yang digunakan penjenayah dalam melakukan penipuan. Berdasarkan siasatan, sindiket tersebut didapati melakukan penggodaman terhadap akaun Telegram atau WhatsApp milik mangsa dan menghubungi senarai rakan mangsa yang diperoleh untuk meminjam wang. Dalam tempoh 1 Januari hingga semalam, sebanyak 50 kes dilaporkan melibatkan kerugian RM238,732. Pemilik sebenar akaun hanya menyedari perkara itu apabila mereka tidak dapat mengakses atau menerima panggilan daripada kenalan mereka berkaitan kesahihan pinjaman wang ingin dibuat. 28 individu termasuk warga emas dan orang kurang upaya OKU buta dipercayai warga asing ditahan ketika cuba menyusup masuk ke negara ini menggunakan sebuah bot nelayan. Tangkapan dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di kedudukan 10.2 Batu Nautika Utara, Tanjung Luk Pisuk Tuaran. Pengarah Maritim Malaysia Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksmana Pertama Maritim, Datuk Cik Engku Suhaimi Cik Engku Daib berkata, individu berusia 14 hingga 70 tahun itu ditahan selepas radar sistem pengawasan Laut Sabah mengesan bot mencurigakan dari perairan Filipina. Hasil pemeriksaan mendapati nama juragan tiada dalam salinan lesen bot. 12 penumpang mengemukakan dokumen pengenalan diri meragukan. Selain gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri termasuk seorang OKU lelaki berusia 52 tahun dan 4 wanita warga emas berusia 55 hingga 66 tahun. Juragan serta penumpang ditahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Atisum Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Dalam kejadian berasingan, seorang lelaki warga Filipina ditahan selepas didapati membuang 8 tong dipercayai berisi 200 liter diesel bersubsidi di perairan Tanah Merah, Sandakan. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin Muhammad Zuki berkata pihaknya mengesan sebuah bot mencurigakan ketika sedang dalam operasi di perairan berkenaan. Bot tersebut kemudiannya memecut laju dan bertindak membuang tong minyak. 2 suspek yang berada di dalam bot tersebut turut bertindak terjun ke laut. Bagaimanapun, seorang lagi suspek tidak dapat dikesan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana membawa barang kawalan tanpa permit yang sah serta Akta Immigration 1959 Palang 63. Ibu kepada mangsa rogol berusia 16 tahun direman 7 hari hingga Sabtu ini dan ia bagi membantu siasatan selepas remaja terbabit mendakwa dirogol seorang buruh berusia 18 tahun awal bulan ini. Perintah reman wanita berusia 43 tahun itu dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata, ibu mangsa ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Laporan awal mendapati mangsa mendakwa dirogol lelaki berusia 18 tahun beberapa minggu lalu dan bapa tirinya yang berusia 32 tahun dipercayai menjadi dalang kes berkenaan. Bagaimanapun, selepas siasatan lanjut dilakukan, mangsa turut mendakwa pernah dirogol bapa tirinya. Pihak polis akan melihat sama ada terdapat penglibatan ibu mangsa dan wujud pengabaian terhadap kanak-kanak dalam kes berkenaan.
5 lelaki ditahan dan sejumlah rokok putih disyaki diseluduk bernilai RM750,000 termasuk cukai dirampas dalam op kontraban di Kota Baru. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kesemua lelaki berusia 27 hingga 59 tahun itu ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Simpang 4, Kampung Pauh Panji dan Kampung Panji. 3 daripada mereka ditahan di dalam sebuah kereta Pro 2 Kembara di Simpang 4, Kampung Pauh Panji. Hasil pemeriksaan terhadap sebuah kereta dan sebuah lori di kawasan sama menemukan kira-kira 300,000 batang rokok putih dipercayai tidak bercukai dianggar bernilai RM225,000. Susulan penahanan ketiga-tiga lelaki itu, polis membuat serbuan di kawasan berhampiran dan berjaya menahan seorang lagi lelaki. Lelaki terakhir berusia lingkungan 20-an ditahan di Kampung Panji. Hasil soal siasat membawa kepada penemuan kira-kira 700,000 batang rokok putih dianggarkan bernilai RM525,000 termasuk cukai. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Sebuah bom mortar Unexploded Ordnance UXO ditemui di pekarangan Rumah Sri Kenangan, Taman Kemumin, Pengkalan Cepa, Kelantan. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Rosti Daud berkata, bom terbabit ditemui seorang lelaki berusia lingkungan 40-an ketika hendak menggali lubang bagi tujuan penanaman kabel. Bertindak atas maklumat, pihak polis dari Unit Pemusnah Bom UPB, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan bergegas ke lokasi kejadian. UPB kemudiannya mengesahkan objek yang ditemui merupakan UXO jenis mortar 81mm berukuran 40 cm yang sudah berkarat dan tiada sebarang tandaan. Bom tersebut berjaya dimusnahkan di satu kawasan yang selamat. Tiada sebarang kemalangan atau insiden yang tidak diingini berlaku sepanjang proses pemusnahan bom terbabit dijalankan. Kes khianat kebakaran 3 kenderaan milik ahli Parlimen berwas. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan ketika dihubungi RTM memaklumkan tiada tangkapan baharu dibuat setakat ini. Siasatan masih diteruskan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiksaan kerana melakukan khianat dengan api. Pihak polis juga telah menerima laporan forensik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Hasil siasatan mendapati bahan petrol ditemui dalam molotov koktail menjadi punca kebakaran. Sebelum ini, seorang lelaki berusia 30-an ditahan di Shah Alam dan direman 6 hari bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang Jumaat lepas apabila bot dinaiki karam di empangan Cenderuh Saud ditemukan lemas. Mayat Muhammad Khairul Rosdan, 30 tahun, ditemukan terapung oleh pasukan penyelamat di air PPDA dan unit anjing pengesan K9 JBPM pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidon berkata, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat dimulakan sejak petang Jumaat lalu di lokasi terakhir mangsa dilaporkan tenggelam. Ketika kejadian, mangsa bersama seorang lagi rakannya dilaporkan sedang memancing sebelum bot yang dinaiki mereka karam di badai ribut. Bagaimanapun, rakan mangsa berjaya diselamatkan pemancing lain yang berada di lokasi tersebut. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital.
Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi gig Malaysia akan dipastikan dapat direalisasikan segera. Jaminan itu diberi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dalam industri berkenaan dapat dibela. Rancangan itu, dan pada hemat saya memang Suruhanjaya ekonomi gig ini mesti dilakukan sebab di sana terdapat lebih daripada 1.2 juta yang terlibat di dalam industri ini, dan mereka harus mencarum kepada pekeso, dan pihak majikan mesti mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencaruman itu selain daripada caruman dalam KWSP. 405 suri rumah menerima faedah tuntutan di bawah Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR sepanjang tahun lepas. Ia membabitkan jumlah bayaran keseluruhan RM1.094 juta. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata daripada jumlah itu, 31 suri rumah berinsyuran SRB menerima faedah hilang upaya kekal. 20 orang menerima allowance keuzuran, 46 penerima bayaran ganti rugi belanja berupa faedah perubatan dan kemudahan pemulihan jasmani. Faedah pengurusan mayat 319 kes dan 228 lagi menerima faedah pencen penakat. Katanya kementerian itu menyasarkan 500,000 pencarum akan berdaftar di bawah skim tersebut pada tahun ini. Kenapa kita nak memperluaskan perlindungan ini? Sebab tadi saya kata, kita nak melihat, kerajaan madani nak melihat tugas penjaga, the caregiver, sebagai komponen penting dalam ekonomi. Kadang-kadang kita ingat orang yang menjaga rumah itu dia tak ada gaji, maksudnya dia bukan penyumbang dalam KDNK contohnya GDP. But no, our stand in Kementerian Sumber Manusia ialah ekonomi ihsan merupakan ekonomi sebenar-benarnya. Justru pekerja-pekerja dalam ekonomi ihsan harus diberi perlindungan, penjagaan dan hak sebagaimana pekerja dalam ekonomi sektor lain. 90,800 tan metrik hasil pengeluaran akuakultur bernilai RM1.25 bilion direkodkan di Selangor dari tahun 2020 hingga 2023. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, daripada jumlah itu 19,279 tan metrik melibatkan penternakan ikan air tawar, melibatkan 147 penternak. Makluman semua 2023-2024 saya memfokuskan hala tuju pertama Kementerian Pertanian iaitu memperkasa industri aquaculture dengan 60% sumber aquaculture dan 40% perikanan tangkapan dengan sasaran pengeluaran sebanyak 500,000 tan. Artinya kita harap SSR dapat kita capai dalam aquaculture ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, bagi menjayakan sasaran pengeluaran akuakultur 500,000 tan metrik itu, 10 kawasan utama pengeluaran akuakultur telah dipilih dan akan dipantau. Selain diberi perkhidmatan dari segi khidmat teknikal dan pinjaman sangkar. Tular di media sosial, kononnya Perdana Menteri tidak hadir majlis jamuan Teh Diraja di Istana Negara semalam. Ibarat tetamu istimewa raja yang dijemput sama, ada juga si kaki fitnah mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim pulang awal selepas tidak disediakan tempat. Penelitian pasukan biar betul mendapati tuduhan tersebut tidak berasas. Semakan mendapati Perdana Menteri hadir majlis berkenaan. Kehadiran beliau turut dilapor media. Datuk Seri Anwar juga ada memuat naik di media sosial keberadaan beliau dan isteri pada majlis berkenaan. Ia turut diakui Istana Negara menerusi muat naik di Instagram. Turut dipaparkan gambar Perdana Menteri duduk semeja dengan Yang di-Pertuan Agong. Meski cemburu tidak dijemput istana, mencipta persepsi menerusi fitnah tidak wajar dilakukan. Malah penyebarannya bakal mengundang padah.
Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. 3 buah masjid utama di bawah Selean JAKIM bakal diimarahkan sebagai menyokong kempen #Geng Subuh Macam Jumaat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata masjid berkenaan Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Katanya kempen itu akan diteruskan di peringkat persekutuan bertitik tolak daripada kejayaan kempen berkenaan yang dimulakan selebriti Alif Satar serta kejayaan projek Semarak Subuh oleh Kerajaan Negeri Johor. Menteri Besar dan yang Berhormat Tuan Haji Farid sebut masa beliau hadir, yang Berhormat Berhormat kata dia sedih sampai nak keluar air mata air ni, dia punya nak menangis terharu sebab lihat kebanyakan yang hadir itu adalah anak-anak muda. Kita bangga dengan bangsa Johor ni, alhamdulillah. Meraihkan adat dan tradisi Pesta Ponggal dilihat mampu memupuk kebersamaan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Menteri Digital yang juga Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo berkata penganjuran program tersebut merupakan satu kejayaan terbesar selain menggalakkan penyertaan semua lapisan masyarakat. Apabila ada perayaan, kita lihat sokongan dan dukungan daripada semua, kehadiran pun daripada semua daripada latar belakang berlainan. Itu menjadi kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia, dan saya rasa itu adalah satu perkara yang perlu kita memberi penekanan bergerak ke depan. Sambutan Pesta Ponggal juga menurutnya memberikan peluang perniagaan kepada komuniti India yang layak. Jadi kita telah pun mengenal pasti beberapa permohonan yang kita mendapati. Memang mereka daripada golongan B40, B40, dan kita telah pun memberikan bantuan daripada mitra. Ada di antara mereka yang dapat bantuan kewangan, ada di antara mereka yang dapat bantuan dari segi barang yang diperlukan untuk memudahkan perniagaan dan sebagainya. Orang ramai yang ditemui berpendapat perayaan Ponggal menjadi platform terbaik untuk saling mengenali dan mengeratkan hubungan dalam komuniti setempat. Bila kita buat Pongal tu ada orang Melayu buat, orang India. Jadi ini untuk semua rakyat Malaysia lah. Kita terlalu hari ini memang kita happy kita laksanakan program begini lah. Jadi bila datang sini kita pun merasai apa benda, baru kita tahu apa tu Pongal, masak beras dengan susu tu kan. Jadi kita boleh tahulah, kita boleh tahu perayaan berbilang bangsa di Malaysia ni. So quite interesting lah. Dan I pun pertama kali tengok orang lukiskan itu kolam dalam masa yang sangat singkat. Itu competition sangat cantik lah. So I rasa memang cross culture punya understanding sangat interesting, and kami perlu sentiasa memahami kawan kami yang kaum lain. Kita rasa teruja bila kita bersama-sama menjayakan program mengikut kaum masing-masing, mengikut adat masing-masing. Jadi kita dengan rasa terbuka menerima bila diorang pun sama-sama terbuka mengajak kita bersama komuniti, especially bila hari ini ada pelbagai aktiviti yang diorang buat. Cadangan menaik taraf dan membaiki jajaran FT003 Jalan Johor Bahru Endau bakal dikemukakan untuk dimasukkan dalam rolling plan kelima Rancangan Malaysia ke-12 dan ia melibatkan lokasi kerap berlaku kemalangan dan terjejas banjir. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata projek berkenaan yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan membaiki jajaran jalan di Seksyen 106 hingga 118 dianggar melibatkan kos lebih RM100 juta. Sebab sebahagian dalam jajaran ini memang dikatakan black spot, kerap berlaku kemalangan dan banyak juga kehilangan nyawa jadi selama ini. Jadi kadar kemalangannya sangat tinggi. Jadi kita akan angkat anggaran kosnya besar juga, menjangkau lebih 100 juta lah.
Pertukaran mata wang, impak pandemik COVID-19 dan cukai nilai tambah VAT antara faktor kos menunaikan haji tahun ini meningkat. Perkara itu diakui Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau bagaimanapun berkata kenaikan kos haji kali ini adalah wajar dan masih berpatutan. Ia berikutan kos ditanggung oleh Lembaga Tabung Haji TH semakin bertambah ketika ini. Melihat kepada perkembangan dunia termasuk dari segi aspek inflasi, pertukaran mata wang, termasuk juga kesan daripada COVID-19 yang masih lagi dan juga cukai VAT dan sebagainya, perkembangan ini sebenarnya tidak kita terpaksa juga meningkatkan kos itu. Namun begitu, kita harus ambil maklum bahawa bagaimana Lembaga Tabung Haji dan pihak kerajaan cuba untuk memastikan bahawa kos ini tidak menjadi beban dengan memberikan bantuan kewangan yang sangat besar kepada bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Jumaat lepas, TH mengumumkan kos haji bagi seorang bakal haji muasasah tahun ini ditetapkan pada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lepas. Manakala kadar bayaran bagi bakal haji kumpulan B40 yang kali pertama menunaikan ibadah itu tahun ini ditetapkan pada RM12,356. M40 RM19,152, manakala T20 dikenakan bayaran penuh. Gagal mendominasi permainan dengan baik jadi punca Harimau Melaya terpaksa akur tewas 0-1 menentang Bahrain dalam aksi kumpulan E semalam. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gon, beliau sedia bertanggungjawab ke atas kegagalan Malaysia dalam kempen Piala Asia di Qatar. Jelas Pan-gon, dia merasakan Harimau Melaya sekurang-kurangnya mampu mencatat keputusan seri, namun sebaliknya berlaku apabila anak buahnya gagal untuk mendominasi permainan. Kekalahan di Stadium Jassim bin Hamad itu menutup peluang Malaysia untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik kejohanan. Malaysia akan melengkapkan baki saingan kumpulan bertemu juara 2 kali Korea Selatan, manakala Bahrain akan membuat perhitungan menentang Jordan masing-masing pada Khamis ini. Sementara itu, kemenangan pertama Bahrain dalam kempen Piala Asia semalam menghidupkan peluang pasukan berkenaan untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Dalam satu lagi, saingan kumpulan E menyaksikan Korea Selatan terlepas peluang untuk mencatat kemenangan kedua selepas sekadar seri 2-2 menentang Jordan. Dalam aksi tersebut, Sung Hui Ming meletakkan Korea Selatan di depan menerusi sepakan penalti pada minit ke-9. Namun gol sendiri Pak Yong Woo dan jaringan Yazan Al-Naimat membantu Jordan melalui ketika rehat. Korea Selatan tidak banyak mencipta peluang jaringan pada babak kedua, namun meraih gol penyamaan apabila Yazan Al-Arab tertampan masuk percubaan Wong In-bom ke dalam pintu golnya sendiri pada minit pertama masa kecederaan. Keputusan seri itu turut membuka peluang untuk Korea Selatan, Bahrain dan Jordan melangkah ke pusingan 16 akhir kejohanan. Ini kerana kemenangan bagi mana-mana tiga pasukan tersebut dalam aksi Khamis ini akan membolehkan mereka layak ke pusingan kalah mati. Ketika ini, skuad kendalian Jurgen Klinsmann menghuni kedudukan kedua berkongsi 4 mata dengan pendahulu Jordan yang dibezakan dengan kelebihan jaringan. Pasukan Witchcraft dari Hong Kong menepati ramalan muncul sebagai juara kelas racing pada Regata Antarabangsa di Raja Langkawi RLIR 2024 siri ke-20. Dalam saingan tersebut, pasukan yang dikemudi Nick Burns berjaya mengungguli carta selepas 10 perlumbaan berlangsung. Tempat kedua menjadi milik pasukan The Next Factor, manakala pasukan Uranus melengkapkan podium. Sementara itu, bagi kelas IRC1 pula, pasukan Matahari dari Malaysia mencipta kejayaan manis apabila memenangi kelas tersebut buat kali ke-7 dalam kejohanan itu, sekaligus mengekalkan kejuaraan yang dimenangi pada RLIR tahun lepas. Matahari yang dikemudi Vincent Chan memenangi kelas berkenaan selepas meninggalkan pesaing terdekatnya iaitu pasukan Cha Chan dari Jepun yang meraih 15 mata.
Sementara itu, pengarah Regatta RLIR Azlan Abdullah memaklumkan saingan kali ini merupakan yang terbaik pernah dianjurkan. Tahun lepas hanya 25 dan 175 orang saja. Dan juga kita tahun ini nampak 5 atau 6 bot yang baru. Bot yang baru dan budak-budak muda. RLIR 2024 ke-20 tahun ini disertai 32 bot dengan 240 pelayar bermula 15 hingga 20 Januari dengan 6 kelas pertandingan iaitu Racing, IRC1, IRC2, Sport Boats, Multi-Hull dan Club Class. 56 pasukan terdiri daripada pelajar sekolah, klub hoki seluruh negara serta pasukan jemputan menyertai pertandingan hoki 6 sebelah bawah 12 tahun. Ia diadakan bersempena Hari Keputeraan ke-76 yang Kedutaan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Kejuaraan berlangsung di Padang Hoki Ashraf Sekolah Menengah Kebangsaan Sabah, Kuala Pilah. Menurut Pengerusi Persatuan Hoki Daerah Kuala Pilah, Rizwan Ahmad Abdullah, penganjuran pertandingan hoki tersebut menjadi medan untuk mencukil bakat peserta, ini khususnya pelajar sekolah agar menjadi pelapis dalam sukan hoki negara. Menganjurkan kejohanan ini, yang pertama sekali kita nak menyambut Hari Keputeraan dengan lebih meriah lagi. Dan juga untuk memastikan bahawa Kuala Pilah ini dapat membuat pembangunan sukan hoki melalui penampilan-penampilan pasukan-pasukan luar yang akan memberi gambaran yang lebih baiklah kepada pemain-pemain hoki Kuala Pilah itu terutamanya. Kita akan teruskan lagi penganjuran dan juga kita fokuskan kepada lebih banyak tournament yang lebih besar lagi lah. Kita akan melibatkan beberapa pasukan daripada luar juga dan juga kita cuba tarik perhatian daripada kelab-kelab yang berada di luar negara juga. Dalam pertandingan itu, pasukan Lang Merah muncul juara bagi kategori lelaki bawah 12, manakala bagi kategori perempuan pula dimenangi Seteguh Rias Girl A. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.